mengakibatkan kesan yang serius kepada kanak-kanak dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bicara doktor pada malam ini, kita juga ada satu tajuk yang saya rasa sangat penting juga untuk kita berikan satu inspirasi, motivasi, suatu garapan idea yang baru. Apabila kita melangkah ke tahun baru, kita berada pada semangat yang baru. Jadi jom kita nak bersama dengan seorang tetamu pada hari ini. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini dia Puan Nurhaida Asma Muhammad Hashim yang merupakan pegawai psikologi unit kesihatan mental KKM, unit kesihatan mental bahagian kawalan penyakit KKM. Apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Apa pandangan berada pada fasa 2020 ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih RTM, terima kasih Bicara Doktor kerana jemput saya untuk bersama-sama kongsi hari inilah. Terima kasih juga Cik Syaril beri kupasan yang permulaan tu kan. Okey. So kalau kita tengok daripada mula kita menerjah kita kata tahun 2020 ni bermula daripada Mac lah sebenarnya Mac. Kami di bahagian kawalan penyakit mula begitu agresif dan proaktif pada Mac lah. Bermula 18 Mac kita start PKP. So di situlah sebenarnya titik permulaan perubahan-perubahan norma yang berlaku dalam masyarakat kita. Allahu Akbar. Okey, perubahan norma, perubahan kita kata lifestyle kan, cara hidup kan. Masa tu bermulanya 18 Mac bermulanya PKP yang pertama ya. Okey, semasa PKP ni kita kata dunia seperti sunyi seketika. Subhanallah. Tapi dalam rumah berbagai perkara berlaku. Di pejabat kami di bahagian kawalan penyakit, di CPRC kebangsaan pun macam-macam perkara terkejar-kejar berlari-lari untuk menyiapkan segala keperluan untuk menghadapi situasi pandemik yang masa tu belum istilah pandemik lagi tapi bakal seolah-olah sesuatu yang besar berlaku. Jadi pada ketika tu kita kata sesuatu yang mungkin manusia di era baru ni tak pernah lalui. Ya, perubahan yang besar ni bila masyarakat dikurung dalam rumah seolah-olahnya kita kata dikurung dalam rumah bersama dengan ahli keluarga. Kalau kita lihat satu keadaan positif, ada hikmahnya di situ. Daripada kesibukan kita di jalan raya, di pejabat dan sebagainya, kita ditempatkan di rumah bersama ahli keluarga kita masa tu. Jadi mungkin ada hikmah untuk mengeratkan hubungan kita kata jadi ibu bapa melihat anak-anak dah lama mungkin terleka dengan tugasan masing-masing. Itu satu perkara barulah. Okey. Dan masyarakat umumnya berlaku sebenarnya perkara yang kita kata tak jangka ialah perubahan besar yang memerlukan minda kita, diri kita membuat satu adjustment. Adjustment tu kita kata perubahan lah. Perubahan yang perlukan masyarakat keluar ataupun maksudnya ubah daripada rutin biasa kepada perkara baru yang perlu diadaptasi dalam suasana pandemik ni. Contohnya kita kata kalau ikut SOP bersosial kan, jaga jarak fizikal dan kita berkomunikasi dengan mask sekarang lebih 1 meter. Okey. Dan kita sentiasa jaga hygiene kan, sentiasa basuh tangan, gunakan hand sanitizer dan sebagainya. Itu maknanya norma baru. Betul. Dan kalau kita kata dari aspek psikologi, untuk menerapkan sesuatu yang baru ni dia perlu ada konsistensi. Betul. Konsistensi inilah sesuatu perkara yang berat untuk
kita laksanakan. Saya kalau dari aspek psikologi, kaunseling, nak menerapkan konsistensi itu kita perlu pemantauan. Tapi masyarakat seluruhnya umum, siapa yang memantau? So kerajaan, pihak berkuasa dan sebagainya untuk memantau, termasuk Kementerian Kesihatan, memantau supaya kita sentiasa konsisten menjaga norma baru ni, menerapkan norma baru. Dan kita kena manage, uruskan perkara ni supaya tidak meninggalkan stres yang berat lah, kita kata. Itu introductionnya. Saya suka perkataan sunyi tadi. Sebenarnya dia seakan-akan sunyi di luar, menjerit di dalam. Ya, betul. Ya kan? Seakan-akan macam sunyi tetapi pihak frontliner tak menang tangan menjawab telefon. Di rumah pun seakan-akan sunyi di luar tetapi bergaduh di rumah pun ada juga. Jadi banyak juga benda. isu lah. Cuma bila sentuh bab konsistensi tadi, 9 bulan kita dah lalui. Adakah rakyat Malaysia dah berada pada tahap konsisten dengan apa yang mereka lakukan ataupun degil lagi pemantauan KKM? Kalau dari segi perhatian saya dan panggilan-panggilan yang kita terima, isu-isu yang diutarakan di talian psikososial KKM, kita dapati kalau nak kata konsistensi tu, saya peribadi saya bagi 45% lah. Maksudnya implementasi tu ada, tetapi mengukuhkan konsistensi tu agak masih kurang. Masih rapuh, masih kurang. Kenapa? Bila kita dipantau, kita akan buat perkara tu dengan betul kan? Kita jaga SOP dan sebagainya. Tapi bila kita tak dipantau, tingkah laku yang paling simple lah. Contoh masuk dalam kedai runcit contohnya. Dulu dia scan, dia jaga, dia pakai mask dan sebagainya kan. Tengok tak ada orang masuk ya. Sekarang dia tengok tak ada orang, dia masuk, dia tak pakai mask dan sebagainya. Dia keluar pun dia tak jaga hygiene, dia tak basuh tangan dan sebagainya, balik terus pegang ke ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya kan. Itu kita kata praktisnya atas individu lah, kan. So dari aspek psikologi, nak mengukuhkan ni, kita tak sepatutnya menyerahkan kepada pihak berkuasa semata-mata lah. Untuk menerapkan konsistensi ni sepatutnya individu tu sendiri, kesedaran individu tu sendiri, ya kan. Ini aspek yang paling simple, yang bukanlah paling simple, maksudnya aspek yang paling utama yang perlu dititik beratkan belum lagi masuk isu-isu lain ni. Isu-isu yang berkaitan dengan aspek kesihatan, kan, sosial ekonomi, perubahan akses daripada offline kepada online, kepada digital dan sebagainya. Perubahan-perubahan ni pun meninggalkan kesan yang agak berat kepada sesetengah individu yang mempunyai resilien yang rendah dari aspek kesihatan mental. Sebab itulah bila sebut kesihatan mental ni, kalau dulu di peringkat awal kita banyak memberi fokus kepada masalah fizikal lah, contohnya kesihatan. Ya, COVID, macam mana cara rawatan. Mental tu tak disentuh sangat lah bulan 3, bulan 4, bulan 5. Tapi lepas tu bila dah ada isu tentang masalah keluarga, call KKM pun tak henti-henti. Saya rasa masa tu mungkin baru kita, sebenarnya kita ada satu lagi perang terhadap psikologi. Yes, betul. Pada tarikh 11 April, mereka muncak kepada 11 April, okey. 11 April, kami di talian psikososial kita dapati pemanggil sangat memang berdesup-desup lah, kita katakan. Tak menang tangan. Sehari dalam 200 panggilan yang kita terima dalam tempoh lebih kurang 8 jam. Ya, dalam 8 jam ada lebih kurang 200 pemanggil yang kita kena konsak. Kita kena ambil masa untuk mendengar, meneliti isu-isu psikologi ataupun beban-beban emosi yang mereka hadapi. Itu lebih kurang belum sampai sebulan. Kita kerajaan memulakan PKP, kan. Belum sampai sebulan. Tapi masa tu memang masyarakat dah dalam masa belum sampai sebulan tu, dia punya desakan emosi tu dah membuat-buat dah sebenarnya. Nak keluar, nak melaksanakan rutin-rutin harian, kan. Maksudnya implementasi kepada perubahan ni dalam masa sebulan tu dah macam kita saya nak kata macam mana ya, macam memberontak jiwa raga macam itulah, kan. Itulah sunyi di luar, memberontak di dalam, kan. Jadi pada 11 April ni kemuncak kepada pemanggil-pemanggil yang sangat tinggi yang kami terima, bukan sahaja pada talian Kementerian Kesihatan, pada talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan Mercy, tetapi juga talian Kasih, KSK Jakim. So talian-talian yang menyediakan bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk membantu meredakan ledakan emosi masyarakat ni. So pada tempoh tu memang meningkat naik lah. Isu-isu yang pertama ialah isu kekeluargaan, isu hubungan masa tu, ya. Ini fasa pertama kalau kita tengok isu yang lebih kepada
hubungan. Lebih kepada macam mana berinteraksi dengan anak-anak remaja. Baik. Macam mana isu nak berinteraksi dengan anak-anak yang ada keperluan istimewa. Sebelum ni mungkin ibu ayah banyak serahkan tanggungjawab ni kepada guru-guru, kepada penjaga. Jadi lebih kurang 3 minggu ni itulah yang saya nak kata berat sangat apa yang mereka alami. Dan selepas itu dalam 11 April dan bulan 5 bulan 6 pun kita tengok semakin kemuncak dan saya nak tahu juga bagaimana pihak KKN terutama pihak psikologi belajar sesuatu. Sudah ada pengalaman berada 3-4 bulan kemuncak ini dan apakah penambahbaikan yang telah pun dilaksanakan dalam pada nak menepani soalan-soalan daripada pihak rakyat yang ingin mengajukan soalan. Saya rasa lepas ni kita boleh tangani perkara itu. Kita berehat sekejap, jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor. Jadi selain tubuh badan kita menghasilkan antibodi terhadap virus ni, terhadap COVID-19 virus ni, dia akan mengenal spike protein ni sebab kita dah ajar dia daripada vaksinasi tu. Jadi dia ada juga sistem pertahanan badan yang kita panggil cellular immunity. Kita menggunakan sel. Sel maknanya kita gunakan T cell dan B cell dan juga sel-sel lain dalam immunity. Jadi kita ada production of antibody dan juga production of cellular antibody. Jadi gabungan kedua-dua ini dapat mengajar tubuh badan kita untuk mengenal COVID-19 ini kalau dia menjangkiti kita dan menghalang penyakit COVID-19 pada penerima vaksin itu. Allah, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Serius ke, Wil? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mahu. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan InvestSmart. Hei, nak keluar ke tu? Kes dah banyak ni. Ingat 3W. Wash, basuh tangan. Wear, pakai pelitup muka. Dan warn, ingat peringatan KKM. Tak payah salam atau laga badan. Kalau batuk dan bersin, tutup mulut. Sakit, jumpa doktor. Tempat yang selalu disentuh, basuh. Patuhi kepada SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Semua boleh kena. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Kita berbicara hari ini tentang pengurusan emosi semasa pandemik. Tadi saya gantung soalan kepada Puan, bagaimana penambahbaikan dan juga kita sebut sebagai keberkesanan terutamanya pihak kaunseling dalam pada nak memberikan, nak menjaga, nak menenteramkan emosi pemanggil-pemanggil ini. Di peringkat awal bulan 4, 5, 6 mungkin kita pun tengah cuba adapt, nak belajar sesuatu. Tetapi saya rasa bulan November, Disember you all dah semakin matang dalam pada nak mengurus keadaan itu, Puan. InsyaAllah. Okey. Jadi daripada mula hinggalah ke akhir tahun ni, 31 Disember ni kita kata, okey.
pada awalnya memang kita belajar menyesuaikan keadaan. Kami pun menyesuaikan keadaan dengan situasi masyarakat. Jadi kami di Kementerian Kesihatan di bawah unit kesihatan mental ni, peranan kami ialah delegate kepada semua anggota. Jadi sama ada kami di setiap negeri kita ada bawah kita kata MSPSS team lah, mental health psychosocial team. So mereka ni yang memainkan peranan membantu meredakan, mengurus emosi, menjadi facilitator kepada masyarakat untuk mengurus isu-isu yang berkaitan dengan psikologi. Okey, itu yang pertama. Maksudnya pertama delegation daripada kita punya tim di peringkat negeri dan di daerah lah. Okey. Lebih kurang 168 daerah dan 200 pegawai psikologi di klinik-klinik kesihatan yang memainkan peranan menguruskan masyarakat ni. Daripada mula kita nak tahu pattern macam mana, apa isunya. So sepanjang lebih kurang 9 bulan ni isu pun berbeza-beza. So daripada mula tadi saya ceritakan hubungan. Kemudian isu-isu berkaitan dengan psikoekonomi, perubahan taraf hidup daripada duduk rumah besar, rumah 2 tingkat, 3 tingkat jadi rumah setingkat, jadi rumah flat dan sebagainya. Itu pun perubahan psikoekonomi yang melibatkan emosi anak, emosi ahli keluarga, emosi isteri dan sebagainya. Okey. Dan sekarang ni tempoh kita kata belum lagi konsistensi sampai kepada tahap konsistensi, tapi masyarakat telah cuba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Perubahan baru yang berlaku, mungkin ada pekerjaan baru, situasi baru, pendekatan pembelajaran baru, ya, pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar di sekolah. So masih meneruskan untuk terima perubahan ni. So masyarakat kalau kita kata graf daripada mula tu naik, ya, nak naik. Dia naik pada pertengahan pandemik. Sekarang ni pada kita nak kata belum berakhir lagi, tapi di hujung tahun ni kita nampak graf tu dah lebih menurun lah. Walaupun kes COVID meningkat, tapi masyarakat telah berjaya menyesuaikan diri. Alhamdulillah. Sedikit at least mereka mampu untuk mencari bantuan. Jika mengalami isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental dan psikologi. Betul. Sebab itulah kita juga sangat memberikan ucapan penghargaan yang sangat tinggilah kepada pihak kaunseling lah, terutamanya yang mendepani emosi-emosi. Bukan mudah nak menerima panggilan, nak memberi ketenangan kepada mereka. Dan salah satu bab yang sangat penting adalah memberi ketenangan kepada bekas-bekas pesakit. Itu pun sangat-sangat saya suka sentuh juga, sebab kadang-kadang dah sakit ni satu hal, dah sembuh, dah okey, tetapi psikologi ataupun penerimaan masyarakat terhadap kita, skeptikal dengan kesihatan kita, itu pun stigma masyarakat itu pun merupakan satu bab yang sangat penting. Saya nak ajak Puan Nur Haida sembang bersama dengan seorang tetamu kita di talian ketika ini, Puan Hayati Istiqamah Haji Jalida, bekas pesakit COVID-19. Assalamualaikum Puan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berada di mana ketika ini Puan? Saya di rumah di Kota Kinabalu, Sabah. Alhamdulillah. Bagaimana kesihatan? Alhamdulillah sihat ya? Cuaca di sini baik, kesihatan saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tengok raut wajahnya sangat ceria. Puan antara yang pernah melalui saat getir itulah, saya kira begitu pada bulan Oktober lalu berada pada fasa yang sangat getir, dan alhamdulillah telah kembali sihat. Mungkin secara awal Puan nak cerita sikit bagaimana boleh dijangkiti COVID-19 dan bagaimana pengalaman ketika dirawat ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sedikitlah perkongsian kepada saya. Kalau ditanya, saya selalu juga ditanyalah macam mana dapat ini, macam mana boleh dapat ini. Saya boleh kata apabila ada arahan, saya diminta untuk swab test, dan beberapa orang rakan sekerja kami diminta untuk buat swab test. Saya telah memilih untuk buat di sebuah hospital swasta pada hari bulan. Dan selepas itu sepatutnya keluar result tu awal, tapi memandangkan hujung minggu, jadi ada ralat sikit, dia keluar sebelah malam. Jadi kebetulan kita dah tidur semua. Saya dah tak ingat pasal swab test tu. Suami saya bekerja di hospital tu lah sebagai doktor di Jesselton Medical Center. Jadi diorang call, kata doktor, wife doktor sudah dapat result. Okay, how's the result?
unfortunately dia positif COVID. Allahu Akbar. Jadi masa tu sebenarnya saya sepanjang kita bekerja dari rumah, saya ada program bersama Majlis Belia Sabah sebagai moderator. Jadi malam berkenaan saya memang ada tugasan sedikit dan agak letih. Dan suami saya kejutkan saya lah. Selepas saya berehat tu, dia kata, I got the phone call malam. Dia kata, sudah dapat result. Okay, what's the result? You are positive. Patutlah dia bercakap di hujung pintu kan. Oh ya. Dia tak dekat saya, dia berjarak lah. Okay. Jadi dia kata, we have to, dia kena buat phone call. Saya pun kena announcekan dalam grup saya. Yes. Untuk kontak-kontak yang lain. Betul. Itu antara hambatan, orang kata tanggungjawab. Saya istighfar berpuluh kali rasanya. Tak payah cakap lah. Memang. Jadi saya bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi tahu dalam grup family dululah, adik-beradik saya. Kata, kesan daripada ujian tadi, PCR, saya telah didapati detected istilahnya positif. Dan bila berada di hospital tu berapa lama rawatan diberi untuk puan sendiri? Okey, pada masa tu bulan 10, awal bulan 10, 18 bulan 10, momentum agak dahsyat di Kota Kinabalu. Ya, betul. Agak dahsyat. Barulah saya ambil tahu ya, insya-Allah, yang mana hospital penuh. Hospital penuh dan pusat-pusat untuk pusat-pusat ni yang ada di Stadium Likas, di ITM dan juga di Bukit Padang, ada lagi di Intan, semua pun penuh. Jadi saya menunggu giliran untuk ditempatkan sehingga 5 hari. Selepas 5 hari di rumah, saya kuarantin sendiri. Jadi barulah saya dapat panggilan. Setiap hari diorang panggil, buat call, kekek makan call. Puan Hayati, apa khabar? Puan Hayati hari ini macam mana? Diorang akan ambil. Dan hari kelima, Puan Hayati bersedia, dia cakap hari ini kita akan ambil Puan. Jadi hari kelima lah saya baru bergerak. Dan ditempatkan di Institut Kemahiran Mara di asrama. Tapi sampai di IKM tu, saya telah diinterview. Biasa doktor akan tanya soalan basic, Puan ada masalah jantung, kencing manis, darah tinggi? Lepas tu saya bagi tahu, saya ada masalah asma. Dia kata, minta maaf Puan, kalau dekat tempat kami tidak ada doktor yang boleh in charge. Jadi esok Puan akan dipindahkan ke pusat kuarantin di Stadium Likas. Dan esoknya saya dipindahkan ke Stadium Likas dan di sanalah detik-detik semuanya bermula. Saya pergi waktu pagi dengan bagasi saya yang banyak tu. Dan tapi puan sendiri bukanlah dikatakan pesakit yang mempunyai simptom yang agak banyak lah kan. Sebab saya tengok bila gambar-gambar tadi pun puan nampak happy, maksudnya tidaklah terlalu mempunyai simptom yang agak berat ketika itu puan. Pada masa tu simptom memang tak ada sebab 5 hari tu kan saya buat rawatan sendirilah. Kita ada mesin cek suhu. Lepas tu saya akan kira lah kalau saya ada batuk berapa kali, macam kalau ada sakit perut, berapa kali buang air, semua saya rekod lah kan. So saya rasa bila saya bagi tahu doktor yang bertugas, dia kata Puan normal, okey, jangan risau. Tetapi arahan kuarantin tetap harus ikuti. Tidak ada pengecualian kata sebab you wife doktor, you boleh tidak, tak ada pengecualian. Betul. Jadi saya ikut sahaja dan walaupun tidak ada macam sakit yang lain kan, terus dapat fever yang teruk, terpaksa guna bantuan pernafasan macam saya, lebih kepada orang kata hambatan rasa macam kecelaruan sedikit lah pada masa tu.
akan jadi lepas ni, apa akan jadi lepas ni. So kita tak tahu, benda sangatlah baru. Betul. Dan satu lagi Puan, alhamdulillah Puan dah melalui proses itu, dah bertambah sihat. Saya nak tahu satu benda, bila Puan dah disahkan negatif COVID-19, dah boleh keluar, dah boleh balik, bagaimana Puan berhadapan stigma masyarakat? Sebab kita nak cerita tentang kesedaran itu, sebab ada setengah orang mungkin mereka sangat skeptikal dengan pesakit-pesakit COVID-19 ni, takut ada lagi. So Puan sendiri dah negatif, dah berjumpa dengan masyarakat, apa perasaan dan pengalaman melalui saat selepas COVID itu, Puan? Itulah setelah saya mengakhiri keberadaan di pusat kuarantin tu, saya di rumah 2-3 hari. Lepas tu sebagai ibu ni kan, kita kena pergi pasar, pergi kedai. Rindu juga nak turun ke bawah, buat morning walk, sebab saya jenis yang ni kan, selalu buat morning walk. Tu jiran-jiran pun pelik juga kenapa dah tak keluar. Di persekitaran saya tidak sebegitu teruk, tetapi saya sendiri rasa macam dekat dahi ni ada Allah, ada tanda COVID. Saya rasa macam saya takut orang akan, dia ni kan, dia yang, jadi saya rasa macam Masya Allah, macam ya Allah, bagilah saya kekuatan untuk menghadapi semua orang yang benda tu dah lepas, dan saya adalah survivor. Itu yang saya cakap balik dengan diri saya. Saya survivor, saya ada amanah, saya seorang guru, saya seorang ibu, saya kena jalankan tanggungjawab saya dan anggap benda tu walaupun dah berakhir, walaupun dikatakan saya tidak menjangkiti orang lain lagi, tetapi adalah satu kewajipan pada saya untuk orang kata mewar-warkan atau menterjemahkan macam mana sebenarnya kita sepatutnya menghadapi COVID ni. Kenalah bersedia. Bagi saya lah, kita kena bersedia. Kadang-kadang kita dah cakap, saya bersih, saya tak pergi public, saya tak jenis yang pergi begini begitu. Macam mana kena? Jadi balik macam rasa sedih, ada rasa down, memang teruk lah. Rasa down sangat, macam why, kenapa saya, kenapa macam ni. Sebab bila orang dah tahu, sebab saya sendiri announce dalam media sosial saya bagi tahu bahawa saya adalah telah dikonfirmasi sebagai positif, dan saya minta kepada sesiapa yang ada kontak dengan saya untuk dapatkan rawatan. Baik. Sedikit sebanyaklah. Baik. Terima kasih banyak Puan. Saya sangat seronok dengar pengalaman itu, dan Puan antara seorang yang saya boleh kategorikan sebagai bertanggungjawab lah bila disahkan positif, tidak segan silu untuk memberitahu kawan-kawan, dan akhirnya Puan membuat satu tindakan yang betul, dan alhamdulillah dah sihat, dah tak perlulah memikirkan cop COVID-19 itu sendiri. Baik. Puan Hayati tadi, terima kasih banyak kita ucapkan. Saya nak minta pandangan balas juga tentang stigma masyarakat, tapi kita kena berhenti sekejap. Kita jumpa selepas ini. Mungkin kita boleh berikan satu garapan pandangan bagaimana stigma masyarakat terhadap pesakit-pesakit ataupun bekas pesakit COVID-19 di Malaysia. Kita jumpa selepas ini.
Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Mosti dan ASM. Jadi selain tubuh badan kita menghasilkan antibodi terhadap virus ni, terhadap COVID-19 virus ni, dia akan mengenal spike protein ni sebab kita dah ajar dia daripada vaksinasi tu. Jadi dia ada juga sistem pertahanan badan yang kita panggil cellular immunity. Kita menggunakan sel. Sel maknanya kita gunakan T cell dan B cell dan juga sel-sel lain dalam immunity. Jadi kita ada production of antibody dan juga production of cellular antibody. Jadi gabungan kedua-dua ini dapat mengajar tubuh badan kita untuk mengenal COVID-19 ini kalau dia menjangkiti kita dan menghalang penyakit COVID-19 pada penerima vaksin itu. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat, Bicara Doktor. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nurhaida Asma Muhammad Hashim sama kita hari ini. Sehingga tu persoalan tentang stigma masyarakat. Seronok dengar cerita tadi kan. Mungkin Puan dengar lagi banyak cerita kot sebenarnya. Macam-macam cerita daripada Sabah pun kita ramai dapat pemanggil. So isunya lebih kurang sama dan ada yang lebih teruk. Ada satu keluarga yang saya dapat satu kes, satu keluarga kena positif kecuali anak berumur 5 tahun. Allah, lepas tu anak siapa jaga? Anak tu jiran bagi makan, hantar makanan dekat atas, kakak, abang, dekat mak dah masuk ward, tinggal abang kakak yang belum di warded sebab isu-isu berkaitan dengan fasiliti yang penuh lah masa tu. Itu antara isu. So bila kita bercerita berkenaan dengan stigma ni boleh memberi kesan, ya, kalau kita tengok kesan yang negatif dan sangat teruk jika seseorang tu mempunyai tahap resilient diri yang rendah. Ya, macam mana boleh berlaku? Okey. Contohnya seseorang yang dipulaukan oleh ahli keluarga, ya, oleh kita kata kawan-kawan, kan, dia dalam keadaan gelora emosi, kan, dalam keadaan yang memerlukan sokongan. Dalam masa yang sama family menjauhkan diri, kawan-kawan menjauhkan diri. So ini boleh meninggalkan kesan emosi yang sangat teruk sehingga boleh ada kecenderungan untuk bunuh diri. Allahu Akbar. Jika tahap itulah bila kita kata tahap resilient manusia ni dia berbeza. Setuju. So tahap ketahanan emosi dia pun kita kata berbeza lah. Jadi bila dia kata diuji, ujian ni sangat teruk, disahkan positif COVID, didiagnose mempunyai simptom COVID contohnya, kan. Jadi gelora emosi seperti yang Puan Hayati kongsikan tadi, dan
Itu mungkin kalau kita kata tahap yang moderate lah, yang tahap pertengahan. Maksudnya emosi tu kita nampak dia seperti sedih kan, macam bila teringat balik. Tapi ada individu yang lagi teruk bila macam tu je menggigil, pengsan, pitam. Masa bila dia share dengan kawan-kawan, kau tak boleh ni, kau mikir dengan kami, jauhkan diri daripada kami. Kenapa semalam kau pergi lepak dengan kami, contohnya kan. So kena torture macam tu. Dia dalam keadaan yang memerlukan sokongan emosi bila berlaku keadaan macam ni. Dan dia try untuk berkongsi lagi. Kalau ada kawan-kawan yang pulaukan lagi, maksudnya tekanan tu berterusan sehinggalah dia tak mampu nak bawa emosi tu, boleh ada kecenderungan untuk dia buat sesuatu yang membinasakan diri. So kita tak mau sampai ke tahap tu. Jadi itulah maknanya peranan setiap ahli masyarakat, ahli keluarga, kawan-kawan yang mempunyai bekas-bekas pesakit ni, dia kena bantu tingkatkan balik tahap psikologi yang sihat tu, kesejahteraan emosi kepada bekas-bekas pesakit ni. Kenapa? Dengan sokongan mereka ni, bila mereka boleh mengatasi stigma pada diri mereka ni, bekas-bekas pesakit ni dia akan, kita nak kata, kesihatan mental dan kesihatan fizikal ni berkait rapat. Bila kesihatan mental kita baik, so kesihatan fizikal kita pun akan lebih baik. So begitulah juga sebaliknya, fizikal baik, emosi mesti akan bantu lebih baik. Kesian Allah, situasi tu dahlah ditimpa bencana jugalah kan, bencana pada diri. Ditimpa tangga. Sudah jatuh lagi ditimpa tangga lagi. Dah masalah ni dah COVID. Orang pula pulaukan lagi, mental pun ada masalah juga. Baik, saya nak ajak puan bersama dengan seorang lagi tetamu, Encik Muhammad Sufian Muhammad Syazali, pegawai psikologi penjara Reman Pulau Pinang. Kawan-kawan psikologi juga lah ni kan. Ini dia. Apa khabar Tuan Sufian? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Berada di mana ketika ini ni? Saya sekarang bekerja di Penjara Pulau Pinang. Masih bekerja sekarang. Okey, baik. Oh, pakai uniform pejabat lagi tu. Okey, terima kasih sudi bersama kami pada hari itulah dia. Orang kaunseling ni dia kena ceria, dia nak menceriakan orang. Cuma kalau boleh bantu kita berkongsi keadaan semasa di sana. Sebelum ini di kawasan itu PKPD juga. Saya rasa tuan-tuan yang berada di sana sangat kritikal juga, membantu menerima pertanyaan dengan sangat banyak. Jadi bagaimana anda menghadapi situasi ketika itu, Cik Sufian? Okey, terima kasih saudara Syahrul. Okey, bila situasi pandemik COVID-19 berlaku di penjara, bila PKPD berlaku di penjara, masa tu saya pengarah dan beberapa pegawai kanan ni berfikir, ialah kita tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman, so kita masih berfikir apa benda tindakan yang perlu kita buat, macam mana kita nak uruskan emosi-emosi staf dan juga banduan penghuni. So di situlah dengan adanya kawan-kawan kita cuba berhubung dengan Jabatan Kesihatan Daerah Timur Laut, khususnya Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Di situ bermulanya kita dapat sedikit info, maklumat sebagainya, bagaimana kita nak menguruskan penghuni-penghuni dan juga staf-staf kita semasa pandemik ataupun PKPD berlaku di penjara Pulau Pinang. Baik. So antara perkara yang kita dah buat untuk pertamanya kita sebarang maklumat lah yang tepat pada pegawai-pegawai kita, kaki tangan dan anggota kita, supaya mereka ni tidak mengambil maklumat-maklumat yang di luar daripada konteks penjara Pulau Pinang. Yalah, kita faham kan, kadang-kadang pegawai-pegawai kita, staf-staf kita kadang-kadang dapat info yang tidak tepat. So saya risau info tidak tepat pada mulanya akan menyebabkan berlaku satu benda yang panik. Bila satu benda panik berlaku, dan benda ni akan menjejaskan pengurusan di penjara sendiri lah. Baik. Satu lagi Cik Sufian, saya sangat pentingkan juga tentang bagaimana pegawai-pegawai yang berada di sana menjaga tahap kesihatan sendiri. Sebab bila sebut PKPD ni, you all ditutup kiri, kanan, atas, bawah, tidak boleh ke mana-mana. Bahkan you all berhadapan pula dengan situasi yang mudah dijangkiti, terutamanya di kawasan penjara. Bagaimana kesiapsiagaan anggota-anggota sendiri? Daripada nak membantu orang, diri sendiri pun kena jaga juga, Tuan. Betul. Okey, pertamanya kita dari segi aspek kesiapsiagaan tu, kita beri
pendedahan kepada semua kaki tangan supaya mereka ni mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti kita pakai PPE, mask, penjarakan sosial dan sebagainya. Tapi yang paling penting saya rasa dari segi aspek kesiapsiagaan, saya puji saya punya pengarah penjara Mangkok Pinang kerana mengambil langkah yang sangat baik di mana memanggil semua anggota dan kaki tangan untuk menginap di konteks penjara Raiman Pulau Pinang dan juga tempat-tempat yang disediakan supaya kita dapat di samping kita dapat mengekang penularan COVID-19 ni keluar, di samping itu juga kita dapat memastikan bahawa tahap keselamatan penghuni-penghuni penjara Raiman Pulau Pinang ni terjaga. Baik. Itu yang saya rasa berjaya lah. Saya rasa dari segi plan saya punya ketua jabatan plan koordinasi ketua jabatan saya rasa alhamdulillah dekat ni kita berjaya lah dapat mengekang wabak ini dengan cepat, insyaAllah. Baik, tentang isu psikologi dan juga masalah mental ini juga, Cik Sufian. Kadang-kadang kita duk fikir pihak kaunseling ni nak bantu orang lah kan. Tapi sebenarnya masalah ataupun menjaga kesihatan mental pegawai-pegawai ini juga satu perkara yang sangat penting. Bahkan bila Cik Sufian dan pegawai-pegawai berada pada fasa PKPD, adakah you all semua berjauhan juga dengan keluarga? So bagaimana dari sudut penjadualan tugas-tugasannya, kalau kita boleh cerita peranan dan juga kebertanggungjawaan pegawai-pegawai yang berada di sana, Tuan? Dari segi peranan, peranan betul ke peranan? Peranan dan juga bagaimana anda mengendalikan situasi emosi pegawai-pegawai di sana. Ada yang ibu menyusu terpisah dengan anaknya, kita dapat panggilan di pekerja pegawai di Jabatan Penjara Pulau Pinang yang seorang ibu dia terpaksa terpisah dengan anak dia sebab dia diletakkan bersama dengan petugas lain lah, maksudnya tak campur kan, so tak boleh balik. So mungkin isu tu boleh Cik Sufian saya share sikit dalam pasal dengan isu tu ya. Okey, di mana seorang ayah positif COVID-19 dan selepas 2 hari anak dia pula disahkan positif COVID-19. So di situ berlaku satu isu yang sangat berat bagi saya, di mana situasi ini seorang ibu terpaksa berjauhan dengan anak dia, dari situ masih menyusu dan sebagainya. So saya sebagai pegawai psikologi masa itu cuba membuat bantuan dari segi aspek sokongan psikososial lah kepada isteri staf kita ni supaya dapat mengurangkan bebanan emosi kepada dia. Untuk makluman Syahrul dan juga Puan Nur Haida, isteri ni pula dalam keadaan itu tengah mengandung. Tengah mengandung. So bagaimana keadaan emosi dia ketika itu dalam keadaan yang tidak stabil. So alhamdulillah dalam beberapa hari itu kita cuba pergi jumpa secara walaupun jumpa secara berjauhan lah, kita mengambil langkah SOP juga kita kuasa buat dan juga kita jumpa juga dengan pegawai tersebut dan alhamdulillah beberapa hari kita jumpa, kita telefon, kita tanya khabar dan sebagainya dari aspek sokongan psikososial ni, dan alhamdulillah selepas beberapa hari hubungan kekeluargaan antara isteri dan juga anak dan juga suami dapat diatasi dengan baik, insya-Allah. Betul, sebab itu kita sebut nak jaga kesihatan mental orang, kena pegawai-pegawai ni pun sihat. Masalah kesihatan mental mereka juga perlu diberi pandangan serius. Terima kasih banyak Cik Sufian. Kita salam kawan-kawan di sana, moga-moga laksanakan tugas sebaik mungkin, insya-Allah ada ganjaran pahala besar menanti tuan-tuan dan puan-puan di sana. Terima kasih banyak Cik Sufian. Terima kasih. Okey, baik, itu dia Encik Sufian secara langsung dari penjara Raiman Pulau Pinang. Okey, kita berhenti sekali lagi. Lepas ni ada beberapa perkara lagi yang saya nak sentuh bersama dengan Puan selepas kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor.
Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Kita ibarat sebuah keluarga yang besar. Kita saling bantu-membantu ketika zaman susah. Inilah nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Berita RTM, di saluran Berita RTM dalam program Bicara Doktor, dan kita dah 3 kali iklan tadi. Jadi kita nak bersama pada sesi yang terakhir bersama dengan Puan Nurhaida Asma. Penting juga untuk kita, ya, saya sebut beginilah, kadang-kadang memberi penghargaan dan juga penghormatan kepada pihak KKM ni merupakan satu perkara yang perlu. Tidaklah semestinya beri penghargaan tu dari sudut kata-kata, tetapi ya, sokongan moral itu juga sangat penting. Patuh SOP pun satu sokongan jugalah kan. Ya, betul, untuk frontliner kita. Maksudnya pegawai ni tengok orang patuh tu rasa macam lega hati. Okey, bila patuh maksudnya tugasan-tugasan lain tu lebih mudah. Alhamdulillah. Dan bila sebut tentang talian dan juga perkara-perkara berkaitan dengan kaunseling ini, apa antara yang dilakukan penambahbaikan secara seriuslah oleh pihak kementerian? Okey. Menyediakan perkhidmatan atas talian ini merupakan perkhidmatan barulah yang kita sediakan kepada masyarakat kerana pandemik ni. Sebelum ni mungkin masyarakat kita lebih kita mudah tahu perkhidmatan psikologi ni kita kata face to face kan. Tapi kerana pandemik ni maka KKM ambil inisiatif baru untuk menyediakan talian bersama dengan Mercy Malaysia lah. Awalnya kita bersama dengan Mercy Malaysia untuk menyediakan talian perkhidmatan sokongan psikososial. Okey, kemudian kita bersama dengan Talian Kasih, kita bersama dengan KSK Care Jakim yang bersama-sama proaktif menyediakan talian sehingga Talian Kasih menyediakan 24 jam talian. 24 jam talian. Kami belum mampu untuk menyediakan 24 jam talian, tapi dalam masa 8 jam, 9 jam tu kita full lah dengan perkhidmatan yang diberikan. Okey. So setakat ini kalau saya tengok alhamdulillah sehingga hari inilah 31 Disember KKM bersama dengan 14 agensi lain agensi yang saya sebutkan tadi, agensi kerajaan termasuk Befrienders, Miasa dan talian-talian lain lebih kurang 14 talian yang bersama menyediakan perkhidmatan sokongan psikososial ni telah mencecah 43,000 pemanggil. Lebih 43,000 pemanggil. 3,000 pemanggil. Yes,
So sehingga hari ini juga ya lebih daripada 48,000 isu ataupun permasalahan yang dikongsikan untuk mendapat bantuan daripada kami. Pelbagai isu. So antara isu-isu yang kita kata yang hot lah ya, yang utama ya. Sokongan sosial kerana kerisauan kehidupan baru, perubahan baru ya. Kerisauan stres hilang pekerjaan, kerisauan jangkitan dan sebagainya lah. So antara yang ini yang utamalah dan antara yang tinggi juga isu-isu yang berkaitan dengan rumah tangga dan kekeluargaan. Allahuakbar. Hubungan dengan majikan, itu antara isu yang kita kata. Jadi tinggi jugalah. Bila mendapat talian itu ya tugas pegawai bukan mendengar saja, nak menyalurkan kepada saluran yang tepat itu juga menjadi satu cabaran besar. Satu cabaran yang cukup besar. Okey, so daripada sini kita buat sedikit kita kata survey ataupun saringan untuk melihat tahap minda sihat mereka lah. So di samping tu kita bagi tips-tips intervensi psikososial ya. Jika kita nampak keadaan agak memaksa untuk kita rujuk, maka kita perlu rujuklah. So rujukan dibuat ni sebenarnya lebih kepada perkhidmatan di fasiliti kesihatan lah. Kami tidak mempunyai akses di fasiliti lain lah. Okay. So di perkhidmatan fasiliti kesihatan, kerajaan juga telah meluluskan dengan pengambilan 200 pegawai psikologi kontrak ya, atas inisiatif untuk mewujudkan perkhidmatan psikologi ni di peringkat komuniti. So di klinik-klinik kesihatan komuniti kita ada pegawai psikologi yang bersedia untuk membantu. Sebelum ni tak ada? Sebelum ni tak ada. Ya, sebelum ni kita hanya ada di 2 PKD, di 2 KK ataupun klinik kesihatan. Dan dalam tempoh pandemik ni kita dapat 200 pegawai baru yang memang bersedia berkhidmat. Mereka ni memang bersemangat. Sebelum ni mereka ni terdiri daripada sukarelawan KKM. So bila kerajaan menyediakan pos ni ataupun peruntukan untuk pejawatan baru ni ya, secara kontrak ni, contract of service ya, maknanya perkhidmatan mereka ni dibeli oleh kerajaan ya. Jadi kita dapat mengakses masyarakat dapat mengakses lebih mudah lah untuk mendapatkan perkhidmatan setelah jika mendapat rujukan daripada talian ataupun kita cadangkan mereka pergi untuk buat saringan di klinik-klinik kesihatan ni. Ya? Dan saya kira secara berperingkat-peringkat akan ada lagi perkara-perkara serius. InsyaAllah. Jadi harapan saya lah kepada kerajaan ya, mudah-mudahan kita kata pejawatan secara kontrak ni dapat diteruskan secara tetap lah. Sebab mereka dah ada beban pesakit yang mereka pegang kan. Jadi bila kalau kata jawatan ni tidak disambung, maksud beban tu akan jatuh kepada hospital lah, pegawai psikologi yang berada di hospital pula. Jadi ini memang kita tak dapat bayangkan macam mana rating kita kata tempoh masa menunggu untuk mendapatkan perkhidmatan ni, dan kita takut masyarakat yang terdesak akan lebih severe, akan lebih teruk keadaannya dari segi aspek psikologi tu. Diam tak diam kita akan memasuki 2021 dengan satu norma baru tu hampir pasti kita akan laksanakan secara berterusan. Di pihak KKM sendiri nak melangkah masuk ke tahun baru, mungkin ada perancangan tertentu ke, terutama pihak puan sendiri? Okey, kami di unit kesihatan mental memang kita kata 2021 ni satu tahun yang penuh dengan tanggungjawab. Allahuakbar. Dan kita kata program-program untuk memantapkan lagi tahap kesihatan mental masyarakat, khususnya di kita kata di lapangan lah. Jadi program-program yang akan kerajaan telah memperuntukkan lah melalui belanjawan 2021 dan bajet yang telah diperuntukkan tu merupakan satu amanah berat yang perlu kami laksanakan sehingga ke akar umbi lah, maksudnya dari peringkat baru lahir sehinggalah ke akhir usia. Maksudnya peranan kesihatan mental tu perlu diterapkan, perlu diberi satu kemahiran baru kepada masyarakat supaya mereka ni mempunyai daya tindak yang baik menghadapi situasi-situasi luar jangka seperti sekarang ni lah. Okay. Jadi di samping tu saya pun masih perlu mempromosikan talian psikososial. Ya, selain daripada program-program yang akan kita buat nanti, kita masih tetap meneruskan talian psikososial. Kita tak panggil COVID lah, nanti kita panggil talian psikososial ni masih diteruskan ya. So talian ni saya promote sikit. Boleh, so
tuan-tuan di rumah, tuan-puan di rumah boleh take note ya, take note. Okey, taliannya 0329359935. Okey, talian ni kita ada divert call, ada banyak channel di belakangnya. So itu satu. Okey, boleh juga bagi pemanggil-pemanggil yang mungkin sukar untuk berkomunikasi, ada nervous ke, ada isu-isu yang berkaitan dengan speech dan sebagainya, boleh juga teks atau WhatsApp kami ya, di talian 014-322-3392 ya. Boleh teks, boleh WhatsApp ya. Okey. Dan talian 011639968482, yang terakhir 0116399426 ya. Ini untuk WhatsApp juga. Boleh untuk talian handphone ni, kita gunakan handphone dan tab, boleh juga di WhatsApp. Okey, so tu antara perkara yang masih kita teruskan setakat ni ya, selagi masyarakat memerlukan maknanya ini kita kata bantuan awal yang boleh disediakan oleh KKM sebelum individu yang memerlukan sokongan tu pergi ke klinik. Di klinik mungkin memerlukan waktu menunggu. Di hospital pun memerlukan waktu kita kata masa appointment yang tertentu. So tak boleh nak dapatkan bantuan terus direct. Betul. Jadi talian inilah alternatifnya jika tuan-tuan di rumah ya, yang pendengar di ambang tahun baru ni boleh ambil, simpan. Jika ada ahli keluarga atau diri sendiri atau rakan-rakan yang memerlukan bantuan, maka hulurkanlah bantuan ini, hulurkanlah nombor-nombor ini untuk mereka dapatkan bantuan profesional. Bantuan profesional itu penting. Okey. Baik, dan soalan terakhir, saya rasa ini sangat penting juga sebab saya tak nak kita melangkah ke tahun 2021 dengan keadaan yang agak selesa. Sekarang ni orang dah kita tahu SOP, tetapi ada ramai yang melanggar SOP. Bahkan dikatakan tahun depan dah ada vaksin sebagai contoh dan kita bertambah selesa tak nak ikut SOP. Vaksin ni bukan satu bab yang kita boleh selesa sebenarnya. Kita masih lagi kena kekalkan budaya yang ada sekarang, Puan. Ya, betul. Okey, jadi saya nak kongsikan sedikit tips lah bagaimana kita sebagai seorang individu perlu menjaga kesihatan mental. Ya, di samping kita tak mengabaikan kesihatan fizikal kita. Baik. Okey. So saya kongsikan lima perkara ni. Kita kata keseimbangan ataupun kesejahteraan individu ya. Okey. Singkatan ni kita kata JERIS. Okey, JERIS ni apa? Pertama, jaga kesihatan fizikal. Jaga kesihatan fizikal ya. Kedua kita kata jaga kesihatan emosi, urus emosi dengan baik, dapatkan bantuan untuk melegakan emosi. Ya. Ketiga ialah rohani. Jaga tuntutan ibadat kita, tuntutan agama kita ya, supaya kita tak rasa terbelenggu, terbeban dengan perkara-perkara yang kita tak dapat laksanakan. Keempat, jaga minda kita, pemikiran kita ya, intelek kita. Latih pemikiran yang positif. Sentiasa bantu diri, bantu ahli keluarga untuk melatih pemikiran yang positif ya, dan konsisten. Yang penting konsisten. Okay, seterusnya jaga perhubungan sosial. Yang terakhir ialah sosial. Hubungan sosial yang baik mengurangkan krisis emosi juga. Jadi mendapat sokongan sosial yang baik juga mengurangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental dan psikososial. Itu sangat penting. Sebab itu kita kena jarak fizikal, bukan jarak sosial. Yes, jarakkan anggota badan kita tetapi dekatkan emosi kita dengan sahabat-sahabat kita. Terima kasih banyak Puan sudi bersama kami pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita melangkah ke tahun 2021 dengan azam baru dan moga-moga negara kita akan sembuh dari segala yang berlaku pada hari ini.